Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 27 baris 5 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata dia, dan engkau sembunyikan dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan bab pada menyatakan lupa berkata-kata. Ni bab yang kedua. Sifat mazmumah yang mesti dielakkan oleh setiap mukallaf, iaitu suka bercakap. Cakap tak salah, suka bercakap yang membawa kepada buruk cakapan dia. Itu yang dicela dan dihina oleh syarak. Adapun kalau dia itu cakap, tapi cakap dia itu cakapan yang memberi faedah, itu banyak tak apa. Contoh daripada start subuh sampailah dia tidur semula tu, mengajar kerja dia. Contoh, adakah mengajar tu dicela syarak? Tak cela. Mengajar agama contohlah. Contoh, mengajar agama, tok guru pondok. Tok guru pondok dia mengajar start daripada subuh sampailah sampai tidur semula. Tidur tu malam lah. Jadi dia cakap banyak tu. Adakah dia tu dicela syarak? Tak lah. Sebab dia mengajar benda yang manfaat, benda yang bermanfaat untuk umat. Itu tak ada masalah. Jadi banyak cakap, lupa cakap, kalau atas baik tak apa. Ni takutnya lupa cakap yang bawa pada maksiat dan lara. Itu yang dicela syarak. Jadi kalau tok guru pondok yang cakap banyak tu tak ada salah tu. Tu nak salah apa bendanya? Dia mengajar. Sekejap baca kitab tasawuf, sekejap baca kitab tauhid, sekejap baca kitab fiqh. Lepas tu nahu pula, sorah pula, usul fiqh, hadis, macam-macam. Tu semua ilmu yang beri manfaat. Tu tak ada masalah. Dia cakap banyak pun tak ada masalah. Ikut dia lah. Kata muallif dia sambung, dan engkau simpankan akan. Simpan ni makna kita bataskan, kita khususkan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah. Dengan makna dia suruh kita hanya bercakap benda faedah saja. Mana benda yang tak beri faedah jangan cakap. Benda yang tak beri faedah ni terbagi pada dua. Satu lara, yang keduanya dosa. Jadi yang dosa itu memang pasti kena elok. Dosa ni macam sekali dia akan sebut, mengumpatnya, menghinanya, mencelanya. Tu kena elok sebab itu haram. Adapun lara boleh tahanlah kalau nak cakap pun. Sebab dia tu selagi tidak cakap benda haram, maka dari sudut hukum fiqh harus. Tapi dari sudut tasawuf, tilik pada tasawuf, orang yang cakap lara saja ni, benda harus yang tak dapat edah ni, buang masa lah. Dia panggil buang masa.
Yang mana kalau cakapan yang tak berfaedah tadi, kalau dia isikan dengan cakapan yang baik, zikir, baca Quran, lagi berpahala. Dia mengajar alif bata. Kita tak boleh nak mengajar surah masjid. Boleh mengajar apa? Mengajar alif bata ke anak-anak. Baca alif bata. Memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah. Tu yang kita qada mampu. Lepas tu sekali kalau dia baca Quran, reti baca Quran, dapat pahala kita, sebab kita lah dia reti huruf-huruf tu. Jadi kalau dia tak belajar dengan kita bab huruf-huruf tu, dia tidak akan tahu macam mana nak cara baca Quran, contoh. Itu yang mampu kita ajar tu. Adapun kalau kita jadi suami dah, tu wajiblah mengajar fardu ain pada isteri dan anak kalau mampu. Kalau tak mampu, ajak mari masjid surau, ataupun kita mengaji balik mengajar pula. Gitu kan. Maka ada padanya pada cakapan yang beri faedah itu kelepasan, bebas daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Mana orang yang cakap faedah ni, dia akan bebas daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Kebinasaan dunia dari sudut orang benci dia, tak akan orang benci lah. Dia cakap tak mengarut, dia cakap benda baik saja. Ada tak manusia ni kalau orang cakap benda baik dia benci? Tak ada lah. Ada tak manusia ni dia cakap benda baik orang tak suka? Tak ada. Semua orang suka orang tu cakap baik. Mana orang kasih dan cinta, orang tu cakap baik. Adapun cakapan buruk orang tak suka. Tinggi mana pun pangkat dia, budak-budak ke, remaja ke, orang tua ke, kalau cakap huduh orang tak suka. Main cakap main maki tu tak suka. Main cakap dengan kita ngumpat sokmo tak suka. Kalau kita tak suka lah. Kalau kita suka makna kita jahat ke. Kalau kita tak suka orang cakap huduh tu, makna kita baik. Kita ada hati yang baik, yang kita tak sanggup kita tak sanggup untuk mendengar perkataan-perkataan yang huduh, perkataan-perkataan yang keji. Kemudian dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitu perkataan yang jika ditinggalkan perkataan itu, niscaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat. Dia kata dikehendaki dengan barang yang tak beri manfaat. Benda yang tak beri manfaat apa dia? Perkataan yang kalau ditinggalkan, kalau kita tinggalkan perkataan yang tak bermanfaat tadi, tidak luput pahala akhirat. Makna tak luput pahala. Makna tinggalkan perkara yang tak berfaedah dapat pahala. Tapi kalau kita buat benda yang tak ada faedah, apatah lagi haram, tak dapat pahala. Bahkan dapat dosa pula kalau benda haram. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Mana tidak luput faedah dunia yang sangat dihajatkan. Adakah perkara-perkara, perkataan-perkataan yang tak beri faedah itu sangat hajat untuk kita cakap untuk benda dunia? Tak ada. Dunia pun tak berhajat untuk kita cakap banyak, apatah lagi akhirat. Kita waktu di dunia ni nak cakap benda manfaat saja, cakap benda akhirat lagilah nak. Tapi kalau kita cakap benda sia-sia, akhirat pun tak dapat pahala, dunia pun tak hajat mana. Dunia hanya berhajat untuk kita cakap benda yang kita nak ialah benda yang kita hajat. Benda yang tak ada hajat tak cakap. Ni ngajar tasawuf ni, iaitu cakap yang baik atau diam. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan kata yang baik ataupun senyap. Kata baik itu kata apa? Kata baik itu hak wajib, kata baik itu hak sunat, harus yang beri manfaat. 3 tu. Yang tak baik macam mana? Iaitu harus yang tak beri manfaat, cakapan yang makruh, cakapan yang haram. Tu kita hilangkan, kita tolak tepi. Tu orang yang beriman kepada Allah Taala. Tak mampu cakap baik. Mana cakap baik? Iaitu tak mampu untuk cakap benda yang wajib, tak mampu untuk cakap benda sunat. Kalau hak wajib tu memang kena buat lah. Tak mampu cakap benda harus yang memberi manfaat, maka diam lebih baik. Diam sini bukan makna diam duduk dengan orang, diam yang warok. Duduk jumpa dengan orang cakap lah. Ni diam ni kalau kita tak perlu cakap. Kalau perlu cakap, cakap lah. Kalau kita jumpa orang perlu cakap, mana? Beri salam. Nak cakap apa? Tanya khabar, tanyalah. Asalkan benda baik. Kalau tak baik, diam. Dan barang siapa menyimpankan ia barang siapa daripada perkataan atas yang memberi manfaat. Siapa-siapa yang hanya cakap benda manfaat saja, niscaya sedikit oleh perkataan seorang. Sikit.
Mana? Daripada bangun tidur sampailah tidur semula. Daripada tidur sampailah tidur semula, dia kalau cakap benda manfaat saja, niscaya akan didapati cakapan dia sedikit. Ini kalau orang tu bukan kerja mengajar lah. Kalau kerja mengajar banyak cakap tu, pompang daripada lepas maghrib, daripada lepas subuh sampailah tidur. Tu memang cakap banyak lah. Hak ni yang kata sikit perkataan ni, kalau kita bukan passion mengajar, kalau kita bukan passion jenis cakap banyak punya kerja, tak apa, memang kita cakap sikit. Hak sikit tu yang mana? Sama ada harus yang beri faedah, hak sunat, hak wajib, tu je. Mana benda harus yang tak beri faedah, kita tak cakap. Apatah lagi makruh dan haram. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah, akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, niscaya adalah ia, perkataan itu, untung yang sangat besar. Dia suruh muhasabah. Kalau kita banyak cakap, contoh 12 jam, banyak cakap yang tak beri faedah 12 jam. Cuba kita fikir, kalau 12 jam tu kita ganti dengan zikir, kita ganti baca Quran, kita ganti dengan istighfar, subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi Ibrahim AS ketika jumpa Nabi SAW di langit yang ketujuh ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi Ibrahim AS bagi satu amalan untuk umat Nabi SAW, iaitu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa baca hak tu, dia sudah tanam satu pokok di syurga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, satu pokok di syurga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dua pokok lah. Kalau sehari 100 contohnya, 100 pokok kita tanam. Sehari 100, kalau setahun berapa ribu dah. Tu Nabi Ibrahim AS beritahu amalan tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termaktub cerita zikir tersebut dalam kisah-kisah Isra' dan Mi'raj, antaranya kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Kita pun dah habis dah bulan Rajab, Syaban, lepas tu Ramadan cuti pula kuliah. Fokus untuk ibadat pula. Yang kita mengaji setahun ni, bab akidah dan tasawuf ni, dan bab fiqh yang kita belajar, untuk kita amal dan praktikkan sebanyaknya di bulan Ramadan pula. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, kerana zikir Allah, zikrullah itu menyerupai ia zikrullah akan sepotong emas. Dia ibarat mahalnya zikir itu macam mah, daripada cakap kosong. Cakap kosong bukan mah. Cakap kosong nak pakai apa? Nak kata ringgit? Bukan. Perak? Bukan. Mah? Bukan juga. Batu lah. Batu dia sia-sia. Kutip batu, ada manfaat kutip batu? Tak ada apa, kecuali kena buat rumah lah. Kita kutip apa? Kutip batu. Orang kutip mah, dia kutip batu. Jadi kita kalau dipilih untuk kutip batu dan kutip mah, mana kita pilih? Kutip mah. Macam mana? Kita zikir kepada Allah Ta'ala. Itu seumpama dia emas. Kalau kita cakap benda tak ada faedah, tu ibarat macam kita kutip batu, tak ada apa. Sia-sia. Dia ibarat emas. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia perkataan yang tiada faedah akan sepotong daripada tanah yang keras. Ni dia buat umpama tanah yang kerah. Orang yang mana? Orang yang cakap yang tak ada faedah. Kita buh lah kata batu ke, apa-apa yang tak ada faedah lah, batu ke, simen ke, dia buh tanah yang keras. Tak apa, tanah yang keras. Maka betapa suka, macam mana boleh suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia orang yang berakal akan ketul tanah yang keras. Tu. Kalau kita suruh pilih ketul tanah keras ataupun kita kata batu dengan mah, kita pilih mana? Mah. Tu reti tu. Tapi kalau pilih antara cakap manfaat dengan cakap tak manfaat, sedapnya tak manfaat. Hak manfaat satunya, kalau mengaji fardu ain kena batang hidung sendiri. Allah tak sah maya aku. Sudah. Lari tu. Kalau begitu aku jahil tak apa. Sudah gitu. Misal pula aku dengar tak sah rupanya. Selamanya aku semayang gitu.
Tahu kalau tahu gitu aku tak ngaji tak apa. Gitu dah. Contoh lah tu. Tak ada orang itu, contoh ya. Nak kata dengar benda manfaat, cakap benda manfaat ni sakit. Cakap benda tak faedah, tak manfaat ni seronok ngumpat orang seronok, sedap ngumpat tu. Kalau tak sedar diri tu ngumpat tu, cakap banyak tu sampai tahap ngumpat, tak sedar dah. Kita ngumpat orang. Payah tu. Nak elok ngumpat. Nak elok hina orang, cela orang. Tambah nak dapat orang yang boleh memberhentikan kita daripada ngumpat orang. Tu lagi payah. Kita duduk ngumpat, sedap ngumpat, tiba-tiba tak kawan tegur, jangan ngumpat. Payah nak dapat gitu. Kalau kita ngumpat, kita start ngumpat, dia pun start ngumpat kali. Habis itu. Pahala habis ke dia, hanyut ke dia. Pahala orang mengumpat ni akan pergi kepada orang yang diumpat. Tu je. Jadi kalau kita sedar gitu, kita tak akan buat. Masalahnya kita tak sedar sebab kita tak nampak besarnya pahala tu. Dan besarnya dosa tu. Besar pahala kut manfaat, besar dosa kut mudarat. Kalau kita tahu macam mana besarnya dosa tu dan besarnya pahala tu, niscaya kita tidak akan senang-senang untuk mengumpat, senang-senang untuk mengeji orang, senang-senang untuk menyakitkan hati orang. Tak ada. Susah. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini hak kata ni, jika perkataan itu tiada ada padanya pada perkataan dosa. Yang kata ibarat batu dengan mah tu, ibarat batu dengan mah tu macam dosa, macam perkataan lara dengan perkataan manfaat. Hak tu baru dikiaskan dengan batu. Tapi kalau dosanya mana? Maka dia kata, maka jika ada padanya pada perkataan itu dosa, perkataan yang tak ada manfaat itu dosa, niscaya telah rugi ia seorang dengan sebab meninggalkan mas, dan mengambil ia seorang ganti mas akan sepotong api. Tu. Jadi dua lah ungkapan dan dua perbandingan. Orang yang cakap tak berfaedah ada dua. Pertamanya yang sia-sia, yang keduanya yang haram. Jadi kalau yang haram ni ibarat sepotong api. Apilah senang ceritanya. Kemudian yang kalau benda yang tak berfaedah, benda harus tak berfaedah yang tidak haram, ibarat batu. Jadi kalau kita pilih pula antara batu dengan api, agak-agak mana yang lebih selamat? Batu lah. Mana daripada kita cakap benda dosa, baik cakap sia-sia. Itu dari sudut kebaikannya, bukan nak suruh cakap sia-sia. Mana lebih baik cakap sia-sia daripada cakap dosa. Dan kalau banding cakap tak berfaedah dengan cakap yang dengan cakap yang berfaedah, cakap yang berfaedah lebih baik. Kalau berbandingkan cakap yang berfaedah dengan cakap yang berdosa, apatah lagi cakap yang berfaedah lebih jauh baik. Dan yang demikian itu ambil api daripada mah, rugi yang sangat besar. Kalau ambil batu, ruginya. Kalau ambil ambil api ganti mah, itu rugi yang amat besar, tak terbanding nilainya. Kerana kita lebih suka ambil mudarat daripada manfaat. Lebih suka ambil mudarat daripada manfaat. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu ialah menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri. Tak ada faedah. Mana? Cakap aku makan kat Terengganu, makan sekian. Makan mari Penang blok, makan sekian. Tak ada faedah. Boleh pahala tak cakap tu? Tak ada. Apa? Dia cerita bab-bab perjalanan dia je. Tak ada apa faedah apa. Tak ada faedah apa. Dan kalau cakap dosa, tak dosa sebab dia benda harus. Lepas tu, tak ada apa. Aku makan nasi dagang sedap. Dah apa faedah? Kita dapat pahala dengar? Tak ada. Dapat dosa dengar? Tak ada juga. Sia-sia. Kecuali kita kabur makanan tu dapat manfaat bila orang tengah lapar. Tak apa. Ada kedai makan sini, saya tak makan 3 hari ni. Ada kat situ. Cakap bahajat lah cakap. Bahajat. Waktu tu bolehlah cakap. Berfaedah untuk dia. Kita cakap bab makanan. Sebab apa? Sebab dia tak makan 2-3 hari contohnya. Dia cari kedai makan tak jumpa. Kita pun cerita lah makanan kat sini jual sekian-sekian, boleh makan sini. Tak ada masalah lah, tu berfaedah untuk dia. Tapi kita hak sebab boleh makan ni, kita cakap cerita bab makan juga, sia-sia lah. Tu.
Habis. Dan segala adat manusia, kita jalan pergi negeri-negeri orang, kita pun cerita, oh kat sini ni adat dia sekian-sekian, kat sana adat sekian-sekian, cerita pasal orang. Tapi cerita pasal orang yang tak sampai tahap mengumpat, tu tak apa, harus. Tapi kalau cerita pasal orang sampai tahap mengumpat, itu haram. Itu apa dia? Haram lagi berdosa. Itu yang macam pilih api tu. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Kemudian dia kata, dan segala kelakuan manusia. Dia cerita perihal-perihal manusia secara umum. Tu pun sia-sia. Dan kelakuan perniagaan dan usahanya, usaha seorang. Kerja dia. Dia cerita pasal kerja dia. Tapi kalau cerita pasal kerja dia untuk manfaat dunia, tak ada masalah. Manfaat ni ada dua, manfaat dunia, manfaat akhirat. Jadi cerita pasal bisnes. Sebab apa? Sebab nak suruh Islam berjaya dalam bab bisnes. Orang Islam nak berjaya dalam bab bisnes, maka dia pun buat seminar, dia pun buat program untuk cakap pasal bisnes. Tak ada masalah. Itu manfaat untuk dunia. Ni manfaat dunia tidak, manfaat akhirat tidak. Tu yang sia-sia. Kalau yang tak sia-sia, yang berfaedah, faedah dunia ataupun akhirat, atau dua-dua. Kalau yang tak beri faedah ni, dunia tidak, akhirat pun tidak. Tu yang kena elok. Kemudian kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya, pada barang tu. Ni yang banyak orang cerita ni. Cerita berkenaan dengan adat manusia, cerita berkenaan dengan makanan, kerja, aku dapat gaji sekian-sekian, macam-macam. Yang mana pendengar tu tak dapat faedah apa pun. Biasa lantuk hang dapat gaji, tak dapat gaji. Lantuk hang ni nak makan ke tak makan. Habis tu benda yang sia-sia, lara. Kemudian maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu ialah berdusta. Hak ni yang dosa. Berdusta ni pula ada dua. Pertama, yang haram dosa besar. Yang kedua, haram dosa kecil. Kalau haram dosa besar tu sampai tahap mencari maruah orang, sampai tahap memudaratkan harta orang, sampai tahap memusnahkan kehidupan orang. Itu yang haram dosa besar. Kalau haram dosa kecil ialah bohong dia itu tidak memudaratkan orang, tidak memudaratkan harta orang, tidak memusnahkan hidup orang, tak beri mudarat pada orang lain. Itu dia panggil dosa kecil. Dusta yang dosa kecil. Contohnya kita kata, saya ni beli helikopter tadi, contoh. Bohong. Dia cakap gitu tu menyebabkan orang mudarat tak? Tak ada. Harta orang lain mudarat tak? Tak ada. Orang lain jadi seksa tak? Tak ada. Tu dia panggil dusta. Dusta yang dosa kecil. Sebab tak ada kaitan dengan orang. Tapi kalau dosa dia itu menyebabkan maruah tercela, maruah orang lain tercela, harta hilang, musnah, hidup dia dalam kemusnahan, tu tak boleh. Itu dosa besar. Dan ada juga dusta ni yang wajib. Ada dusta yang wajib, bohong yang wajib, iaitu kita nak menghalang seseorang bunuh orang yang tak layak. Contohnya ada orang berkerjaan, kawan kita kena kerja dengan pembunuh. Pembunuh tu nak bunuh dia tanpa sebab, tanpa hak. Bukan dia kena kisos, bukan dia ada hak untuk bunuh, dia nak bunuh orang tu. Dia pun lari balik semua. Kita pun nampak dia sembunyi. Lepas tu pembunuh yang nak bunuh dia ni tanya kita, ada nampak orang lalu sini yang lari-lari tu? Kita pun bohong, kata tak nampak. Ataupun kata nampak tapi jalan lain. Maka hak tu wajib. Bahkan kalau kita kata dia balik belakang semua ni, dia pun bunuh, kita sudah bersubahat dengan orang bunuh, hukum dia haram. Ada yang dusta yang sunat, nipu hak sunat, ada. Mana? Iaitu untuk menyedakkan hati orang lain. Contohnya kita ada isteri kita huduh dah, kita pun puji kata cantik, bohong tu. Asal kata lah, hati kata huduh kata. Isteri aku dah huduh dah, tapi kita puji depan dia cantik. Untuk apa? Untuk sedap hati dia. Tu sunat. Tapi panggil tipu tak? Tipu juga, tapi sunat. Nak sedapkan hati orang tua kita, hati bapa kita, apa-apalah keadaan, kita berlaku sebaliknya, kita menipu dia, tapi menipu dia untuk menggembirakan dia, tak apa. Sunat. Ataupun kita nak membaikkan orang yang berkelahi, dua orang berkelahi, kita bohong sikit, sunat. Untuk
mengeratkan semula hubungan silaturahim ataupun hubungan ukhuwah Islamiah antara dua orang Islam ni. Maka sunat ketemu. Tu akan datang je lah. Maka iaitu berdusta tu. Mana? Dan mengumpat. Mengumpat ni pun sama juga. Ada yang wajib, ada yang harus, ada yang sunat, ada yang haram. Mengumpat hak wajib ada, mengumpat hak sunat ada, mengumpat hak haram ada. Yang haram yang banyak tu, iaitu menyebutkan perkara-perkara saudara kita yang dia tak suka. Menyebut perkara-perkara yang saudara kita yang umpat tu dia tak suka kalau dengar. Itu dia panggil mengumpat. Mengumpat ni berlaku walaupun dalam hati sekalipun, kata Syekh Qalyubi rahimahullah taala dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzur Raghibin. Dia kata walaupun dalam hati dia panggil mengumpat juga. Betul tu. Punya tak benarnya mengumpat ni dalam syarak. Apatah lagi dengan kawan sebelah. Tu. Dan berbantah-bantah ni berjidal, berdebat tanpa sebab. Tapi berdebat ada sebab, tak ada masalah. Contoh Imam Abu Hanifah berdebat untuk mengangkatkan syiar Islam. Kalau dia tak berdebat boleh jatuh Islam. Wajib berdebat waktu tu. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala banyak dia itu berdebat dengan mulhid etis. Antara dia debat dia ialah etis tu nak berdebat dengan dia lah berkaitan dengan Islam Tuhan ni. Etis ni tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan ni tak ada. Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu membuktikan Tuhan ni ada, iaitu namanya Allah Ta'ala. Maka satu hari dia buat temu janji untuk bertemu dengan etis tersebut untuk berdebat. Etis tu mari awal di hadapan khalayak ramai. Etis tu mari awal. Contoh kita kata pukul 3 lah. Pukul 3. Dia tunggu Imam Abu Hanifah tak mari-mari. Dia seronok lah. Imam Abu Hanifah takut tu. Imam Abu Hanifah takut tu nak berdebat dengan aku tu mari lambat. 3.30 tak mari, 3.45 tak mari, pukul 4 tak mari, 4.30 tak mari, 5 baru mari. Barulah mari Imam Abu Hanifah. Kemudian mulhid ataupun etis tu pun cakap, kenapa kamu mari lewat? Takut ke? Takut nak berhujah dengan aku ke wahai Abu Hanifah? Abu Hanifah pun kata, minta maaf banyak lambat, sebab tadi aku nampak, aku nak seberang sungai ni, aku nampak pokok tu terpotong sendiri, terbelah sendiri, potong ranting sendiri, lepas tu terbentuk bot dengan sendiri, terbentuk kapal perahu dengan sendiri. Lepas tu aku pun naik, dia gerak sendiri tanpa aku gerakkan dia. Sebab tu lambat tu. Maka etis dia pun kata, mana boleh pokok tu terbelah sendiri tanpa ada yang potong? Mana boleh pokok tersebut jadi kapal perahu sendiri tanpa orang tu buat? Maka Imam Abu Hanifah terus cakap, gitulah alam itu. Alam itu pun takkan terjadi dengan sendiri, mesti ada pencipta dia. Maka dengan jawapan Abu Hanifah tu tersenyap etis tu. Habis itu je. Habis itu. Ada juga dia berdebat dengan etis berkaitan dengan Tuhan ni ada ke tak? Allah ni ada ke tak? Ada ke tak? Dia tanya beberapa soalan kepada etis. Ini yang lain pula, sesi lain. Dia kata kalau Allah Ta'ala ada tak? Allah Ta'ala ada. Dah kalau ada, kenapa tak nampak? Etis tu tanya. Imam Abu Hanifah jawab, dia suruh mari segelas susu. Dia kata susu ni ada tak? Ada. Kalsium ni ada tak? Ada. Mana kalsium tu? Kalsium, bahasa kita kalsium lah. Bahasa dia tu bukan kalsium, dia minyak apa lah dalam susu. Kita senang cerita kata kalsium lah. Ataupun zat besi ke. Mana zat besi kalsium dalam susu ni? Kata ada. Mana dia? Tak ditunjuk. Kemudian dia kata pula, Imam Abu Hanifah kata, dalam badan kita ni ada roh tak? Ada. Mana dia? Ada kat sini ke? Sini ke mana? Tak ada jawab. Macam tu jugalah Allah ada tapi tidak bertempat. Roh ada tapi tak tahu roh tu kat mana. Tapi ada tak? Ada. Jadi semua benda ada tak mesti boleh tengok. Sekarang tak semestinya boleh tengok benda yang ada di dunia ni. Lepas tu dia tanya pula, Allah Ta'ala itu qidam tak? Qidam. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala sedia tak? Sedia. Macam mana benda ada tu tak ada pencipta? Yang menciptanya sedia gitu je.
Dia tanya gitu. Dia berkata dalil dia ialah pada tubuh kamu. Dia samalah dengan bakok sama. Dia cerita sama bakok tu. Dia kata Allah Ta'ala bakok, Allah Ta'ala bakok. Dah macam mana Allah Ta'ala boleh bakok? Sedangkan setiap benda yang ada ni mati. Sekaligus lah tu. Lepas tu dia kata dalil tu kat tubuh kamu je, iaitu tengok tangan. Tangan kita ni. Tangan kita ni ada tak sebelum ibu jari ni jari lain? Tak ada. Ada tak jari kelingking selepas jari kelingking jari lain? Tak ada. Begitu jugalah Allah Ta'ala tidak ada awal, yakni sebelumnya tak ada apa-apa lagi, Allah ada dah. Dan begitu juga Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, makhluk semua musnah. Sebelum ibu jari kita pun tak ada jari lain, Allah Ta'ala ada dalam keadaan sebelumnya tidak ada orang lain. Macam mana ibu jari ni ada, sebelum ibu jari tak ada ibu jari. Tu ada hujah itu. Lepas tu soalan yang terakhir dia kata, Allah Ta'ala buat apa sekarang ni? Allah Ta'ala kalau ada, buat apa sekarang ni? Maka Imam Abu Hanifah pun, sebelum dia nak smash dia tu, dia kata sepatutnya orang yang jawab soalan ni duduk atas, orang yang tanya tu duduk bawah, sebab dia duduk atas mimbar. Dia pun tukarlah posisi dia. Imam Abu Hanifah duduk atas, etis tu turun bawah. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, Allah Ta'ala sekarang tengah menaikkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Mana? Allah Ta'ala telah menaikkan aku di mimbar dan telah menurunkan kamu di bawah mimbar. Maka Allah Ta'ala telah menaikkan yang hak, yang betul, iaitu Islam, dan telah mengalahkan yang batil. Itulah yang Allah Ta'ala buat sekarang. Maka etis tadi pun senyap. Habis. Etis ni puak tak percaya Tuhan. Hak tu berdebat yang diwajibkan. Sebab kalau dia tak berdebat, menyebabkan habis satu Islam di kawasan tersebut musnah. Sebab ulama-ulama lain selain Abu Hanifah yang berdebat dengan Abu Hanifah, yang berdebat dengan etis tadi, kalah belaka. Kecuali Imam Abu Hanifah. Sebab itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu memuji Imam Abu Hanifah, kata sekiranya dia kata, ini contohlah ni, sekiranya dia kata tiang ni pen, contoh. Sekiranya dia kata tiang ni pen dan kita kata dia ni tiang, niscaya menang kot Abu Hanifah. Abu Hanifah akan hujah sampai nampak tiang ni pen, bukannya tiang. Itu pujian pada Imam Malik radhiyallahu taala anhu pada Imam Abu Hanifah. Kalaulah kamu kata ni tiang, Imam Abu Hanifah kata ni pen, dia akan bawa hujah yang menyatakan ini pen, ini bukan tiang. Nak kata kuatnya hujah Imam Abu Hanifah tu, sehingga puak-puak etis, puak-puak kafir tak berani dengan Imam Abu Hanifah dalam berhujah. Kalau tu berdebat yang diwajibkan, tu tak ada masalah. Ni saya saja debat, mana tahlil? Tahlil nak berdebat apa? Seorang kata tak ada tahlil, seorang kata ada tahlil. Benda tahlil khilaf, tak payah nak berdebat. Kunut tak kunut, khilaf, tak payah berdebat. Bid'ah tak bid'ah, khilaf, tak payah berdebat. Benda yang khilaf furuk-furuk ni tak payah dah berdebat. Debat juga. Lepas tu sorak, kawan ni sorak dia ni, kawan ni sorak dia ni. Last kali apa faedah? Apa pun tak ada. Duk bergaduh gitu, pas sudah. Tu berbantah-bantah. Dan memuji. Memuji. Hak ni kebinasaan lidah. Mana memuji? Memuji mana ni? Memuji yang menyebabkan orang riak. Memuji yang menyebabkan orang takabur. Itu haram kita puji. Jadi kalau kita puji juga, hukum dia haram, lagi membinasakan. Membinasakan siapa? Membinasakan orang yang kita puji. Dan melawak, yakni selora. Selora ni melawak lah. Melawak mana ni? Melawak yang bohong. Dia melawak ni kena betul. Nabi SAW melawak dengan betul, bukan melawak yang bohong, bukan reka-reka, tidak. Jadi melawak yang reka-reka yang menyebabkan kita banyak gelak dan ketawa, maka itu membawa kepada sia-sia. Kemudian dia pun urai satu-satu. Adapun berdusta, maka iaitu berdusta, mengkhabarkan akan suatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Barang yang ia suatu tu atasnya barang. Mana dia mengkhabarkan sesuatu yang sebaliknya. Realiti kata lain, dia kata lain. Realitinya Kaabah tu di Mekah, dia kata Kaabah dibesut. Tipu tu. Dia kata Kaabah tu dibesut, tipu lah. Mana bercanggah dengan realiti. Tu berdusta. Jadi contoh kita kata tadi, kita tengok bini kita huduh, kita kata dia cantik. Realitinya huduh tak? Huduh. Kita kata dia cantik. Tipu tu. Tapi tipu sunat. Bukan tipu yang haram.
Saya beli helikopter dekat rumah tadi. Bercanggah dah dengan realiti? Bercanggah lah. Sebab realiti ni tak ada helikopter pun. Kita pergi cakap, aku beli helikopter tadi. Tipu. Tipu tu haram, dosa kecil. Sebab apa? Sebab dia tidak mencarikan maruah orang. Tidak memudaratkan harta orang. Tidak memudaratkan tidak memudaratkan apa-apa tentang orang. Maka dia panggil dosa kecil. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sama ada mengetahui ia seorang akan yang demikian. Akan yang demikian mana? Dia kata sama ada mengetahui ia seorang akan yang demikian menyalahi realiti. Dia tahu dah salah, dia cakap juga dusta. Ataupun dan menyengaja ia seorang, dia sengaja cakap bohong. Dia tahu dah dan sengaja cakap bohong, dia panggil bohong. Atau tiada yang ini tiada mengetahui. Ataupun tak mengetahui, dia tak tahu. Dia tak tahu hak tu tak betul, dia cakap juga, dia panggil bohong. Sebab apa? Sebab bohong tu maksud dia ialah memberitahu pada seseorang benda yang sebaliknya. Walaupun dia tak tahu, dia panggil bohong. Cuma dosa ke tak, itu lain kira. Bohong dulu. Jadi bukan bohong tu dosa belaka dak. Bila kita kata, orang kata saya ni bohong, bohong tu tak mesti dosa. Boleh jadi bohong sunat, boleh jadi bohong wajib. Antara bohong wajibnya ialah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah ta'ala sebut, ialah menutup aib sendiri. Itu wajib. Walaupun kita buat dosa, kita kata tak buat dosa, wajib kita bohong. Sebab nak menutupkan aib diri sendiri. Menutupkan aib, menjaga maruah, itu wajib atas setiap orang Islam. Jadi kita kalau contoh dia pernah berzina, kita tak mengaku berzina, wajib kita tutup kata tak berzina, walaupun kita pernah berzina. Kita pernah mencuri, wajib kata kita tak pernah mencuri. Sebab apa? Nak tutup aib diri sendiri. Ni pergi khabar ke orang, walaupun pas taubat sekalipun. Aku dah taubat, dulu aku pernah mencuri 20 kali. Tak payahlah khabar ke orang. Dia mencuri ni bukan satu kebaikan, jadi dia satu aib. Bila satu aib, tak payah khabar ke orang, walaupun dah bertaubat sekalipun. Tak payah. Dulu ni aku pernah berzina 50 kali, sekarang taubat lah, alhamdulillah. Tak payahlah cerita hak tu. Atau cerita saya dah bertaubat, sudahlah. Dosa apa? Adalah. Sudah. Ni khabar ke orang. Tu hukum dia haram tu. Sebab aib diri sendiri. Dan kita Syekh I'anatul Talibin kata wajib tutup aib sendiri. Sebab tu dalam istilah fiqh ada namanya aurat. Aurat tu aib lah. Sebab itu kita tutup aurat. Sebab apa aurat tu? Sebab apa tutup aurat? Tutup aib dalam anggota kita. Anggota kita aib bagi lelaki, pusat hingga lutut. Kalau perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Contohnya, kena tutup. Itu zahir badan. Kalau yang bangsa dosa pula, tu wajib tutup juga. Itu hak bangsa batin. Jadi dalaman, bukan luaran. Luaran ni tubuh badan kita. Ada aib tak? Ada. Iaitu namanya aurat. Aurat ni asal pada kata aib. Maknanya ialah aib pada bahasa. Jadi bila kita kata menutup aurat, mana menutup aib. Menutup aurat apa? Zahir. Menutup aurat secara zahir. Menutup dosa, hak tu batin. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi dosa. Tengok. Jadi kalau dia tipu, dia tak tahu benda tu tak betul. Dia cakap juga, bohong tak? Bohong. Tapi tak dosa, tak dosa. Yang dosanya kalau dia tahu benda tu tak betul dan dia sengaja cakap tak betul. Tu baru dosa. Dia tahu dah kata, contoh kita kata, dia tahu dah kata masjid tak ada di situ. Dia cakap juga kata masjid di situ. Tu dosa. Cuma dosa tu dosa kecil atau dosa besar. Kalau dosa kecil yang tak mudaratkan orang, kalau dosa besar yang mudaratkan orang. Ala kulihannya tak payahlah. Sebab nanti kita belajar bab taubat tu, wajib bertaubat walaupun dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar ni bukan bermakna kita dosa kecil kita selamat, bukan. Dosa kecil, dosa besar ni untuk menyabitkan dia ni fasik ke tidak. Kalau seseorang tu buat satu dosa besar, fasik. Kalau seseorang tu buat satu dosa kecil, tak fasik. Kalau seseorang tu buat kerap kali dosa kecil, fasik. Kalau seseorang itu memandang remeh dosa kecil, fasik. Gitu. Jadi dosa kecil pun besar jugalah. Bukan mana dosa kecil, tak apa. Tak apa itu, jeng. Dosa kecil ni banyak. Sentuh perempuan, dosa kecil. Tengok perempuan, dosa kecil. Cium perempuan, dosa kecil.
Hak yang besar tu zina tu. Masuk kemaluan tu baru besar. Apa lagi? Ngumpat orang besar lah. Ngumpat orang besar, celah orang besar. Apa lagi? Tinggal sembahyang besar. Hak besar-besar tu kita tak buat belaka biasanya. Kalau buat pun tak sengaja lah. Tak sengaja mengumpat orang, wajib minta maaf. Tak sengaja minta maaf, tak sengaja mengumpat, wajib minta maaf juga, bukannya main lepas gitu, tak sengaja dah terlepas dah. Aib orang tu sampai macam mana nak ganti? Kita dah sibuk aib orang, mengumpat orang, macam mana nak tutup? Kena minta maaf, minta halal dia panggil. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan bukan syarat bagi nama dusta. Dan menyengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Sebab apa? Sebab dusta ni dia umum, sama ada kawan tu tahu benda betul ke tak tahu, dia panggil dusta kalau menyalahi realiti. Tapi yang kata dosa ni bukan kata tak tahu benda tu tak betul tak. Dia tahu kata benda tak betul, dia cakap juga. Tu baru dosa. Kalau dia tak tahu benda tu tak betul, dia cakap juga, dia panggil bohong, tapi bohong yang tak dosa. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surah Ali Imran ayat yang ke-61. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Artinya, maka menjadikan kita akan laknat Allah taala atas kalian yang berdosa, yang berdusta. Kena laknat Tuhan. Orang yang berdusta kena laknat Allah taala. Laknat ni lebih teruk daripada laknat ni makna dapat murka Allah, dapat laknat Allah, tak dapat rahmat Tuhan, tak dapat redha Tuhan. Dia dua ya, redha ke murka. Kalau tak redha, murka. Kalau tak murka, redha. Redha ni masuk sekali rahmat. Kalau murka ni masuk sekali laknat. Kalau laknat ni besar lah. Kalau setakat dosa tu okey lagi. Kalau sampai tahap murka, laknat, besar tu dosa tu. Dia ada perkataan ni lah, fanaj'al la'natullah. Dalam ayat tu ada perkataan laknat ni, makna benda yang dia buat dosa tu dosa besar. Itu ulama dhabit. Macam mana nak beza antara dosa besar dan dosa kecil? Antaranya ialah berdasarkan dalil. Dalil tu kalau ada janji siksa, dosa besar. Ada berkaitan dengan siksa neraka, masuk neraka, ancaman neraka, dosa besar. Ni laknat, dosa besar. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,